Salam sejahtera. Di sebalik ketidakpuasan hati ramai netizen, khususnya juga beberapa orang pemimpin dan juga penyokong PKR dalam kemenangan Nurul Izzah pemilihan timbalan Presiden PKR, rupa-rupanya ini rahasia yang perlu Anda share kepada ramai orang, sebarkan kepada seluruh dunia, khususnya kepada Hamzah Zainuddin, kepada pembangkang yang galak, tersenyum, kononnya mereka lah paling terhebat. Pas tak sedarkah bahwa mereka juga mempunyai pemimpin yang ayahnya juga ahli politik dan anaknya juga ahli politik. Mahathir juga sama, mempunyai anak terlibat politik. Tinggal Muhyiddin saja yang tidak mempunyai anak dalam politik. Najib juga mempunyai anak dalam politik. Bahkan bekas-bekas Perdana Menteri sebelum ini pun mempunyai anak dalam politik. Hisamuddin Tun Hussein, ayahnya Tun Hussein. Ramai lagi sebenarnya, tapi di sebalik semuanya itu, tiada seorang pun antara mereka yang mampu menggilap anak dan keluarga mereka menjadi ahli politik yang tersohor. Jauh lebih daripada itu, menggilap istri mereka menjadi pemimpin politik yang tersohor. Hanya Anwar Ibrahim. Jadi, di sebalik video hari ini, Anda akan mengetahui di sebalik mengapa orang benci sebenarnya Anwar Ibrahim bersama keluarganya menjadi ahli politik sohor. Anwar Ibrahim adalah insan yang telah dibuka hijab dunia di matanya. Oleh kerana itulah, dia mampu bertahan dalam politik walau diasak dari segenap penjuru. Bahkan Anwar mampu kalis tembakan meriam musuh menjadi senjata makan tuan. Ramai musuh politik Anwar Ibrahim, khususnya dalam pemilihan PKR baru-baru ini, mereka menembak habis-habisan Anwar Ibrahim. Tetapi akhirnya mereka tertembak diri sendiri. Memang Anwar Ibrahim memiliki kebolehan luar biasa. Hingga dia mampu membawa istri dan anak sulungnya dalam politik dengan jayanya, bergaya. Ia belum pernah mampu dilakukan oleh mana-mana tokoh politik dalam sejarah Malaysia merdeka. Sedangkan Atok Tun Mahathir sekalipun gagal menaikkan Mukriz Mahathir. Maka bukankah itu suatu kehebatan luar biasa yang dimiliki Anwar? Malaysia memang memerlukan pemimpin yang hebat seperti Anwar untuk bertempur dengan penyangak-penyangak dari dunia barat yang mengancam kedaulatan negara kita. Tidaklah politikan yang dungu siok sendiri, seperti Hamzah Zainuddin yang kelam kabut nak cantas Muhyiddin dalam bersatu. Sedangkan rakyat pun tak kenal entah siapa Hamzah Zainuddin itu, kata beliau. Petikan ini dipetik daripada tulisan Ahmad Hussein daripada Friends of Pakatan Harapan. Hamzah fikir dia hebat macam Anwar Ibrahim ke. Sedangkan level dia sebenarnya hanya saingan menyaingi Fadli Sa'ari saja. Bahkan jika nak dibandingkan dia dengan Azmin Ali pun jauh lagi seperti langit dengan bumi. Tapi tak sedar diri punya Hamzah Zainuddin itu, kata beliau. Anwar itu insan yang memang dah terbuka hijab dunia di matanya. Dia takkan berani naikkan Izzah jika itu menghancurkan PKR. Tidak, kata beliau. Karakter Nurul Izzah dalam politik tidak sama seperti anak-anak politikan yang lain. Rakyat dah lama kenal Izzah. Lagi 3 tahun adalah genaplah 20 tahun usia karier Nurul Izzah dalam politik. Beliau mula menjadi ahli parlimen pada tahun 2008 menewaskan Sarizat NFC di Lembah Pantai. Maka pada tahun 2028 genaplah 20 tahun perjuangan Nurul Izzah dalam padang politik. Semoga Malaysia terus maju, aman dan makmur di bawah pemerintahan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dengan agenda madani insya-Allah, kata beliau. Jadi, itu di sebalik kemenangan Nurul Izzah. Berikan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Nurul Izzah menang dalam pemilihan PKR,
Ini beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu itu, termasuk pemimpin daripada Perikatan Nasional Tun Faisal. Nurul Izzah Anwar dilaporkan berjaya menewaskan penyandang Datuk Seri Rafizi Ramli bagi jawatan Timbalan Presiden Parti. Menurut sumber yang telah pun diumumkan, kemenangan Nurul Izzah yang juga naib Presiden PKR dilihat sebagai permulaan gelombang baru dalam kepimpinan menjelang PRU akan datang. Beberapa komen daripada netizen, salah satu yang paling menarik perhatian di dalam Facebook ialah Suhaimi Hamad. Beliau menjangkakan Rafizi mungkin akan merajuk lalu akan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun bersatu menyertai Muhyiddin Yassin. Saya secara pribadi saya rasa itu tidak akan berlaku. Mustahil untuk Rafizi menyertai Parti Bersatu. Lagi pula, Rafizi bukanlah orang yang mempunyai hati tisu. Rafizi bukanlah orang yang akan menjadi pengkhianat seperti ahli-ahli parti yang lain. Sudah dapat dilihat banyak pemimpin yang kecewa merajuk lalu menyertai parti yang lain. Rafizi tidak akan menjadi seperti itu. Daripada dia menyertai Parti Pribumi Bersatu, lebih baik dia bina parti baru. Itu lebih elok. Namun, apabila Suhaimi kata dia menjangkakan Rafizi merajuk join Parti Pribumi, apa yang dinyatakan ialah ada yang mengatakan bahawa tak payahlah ambil Rafizi, bikin sakit hati saja, kata beliau. Lebih baik terus keluar dari politik Malaysia. Seorang lagi netizen memberikan ucapan ataupun komen. Beliau kata, buat apa nak ikut Parti Bersatu? Parti Bersatu pun dah nak lingkup. Menyertai parti yang sudah lingkup itu lebih merugikan, kata beliau. Daripada menyertai Parti Bersatu, lebih baik dia duduk diam dalam parti yang memerintah dalam kerajaan, iaitu PKR. Joseph Joe kata, Rafizi tak akan ke mana, dia akan stay PKR. Dia tahu Anwar tak lama lagi presiden. Dia banyak masa untuk menyusun strategi tanding presiden. Siapa tahu kan, 2 tahun lagi pemilihan akan dibuat sekali lagi. Pada waktu itu, Rafizi mungkin akan berhati atau berjiwa besar dan beliau mungkin tidak akan bertanding sebagai sekadar timbalan presiden. Mungkin Rafizi akan mencabar pula jawatan Presiden PKR. Saya rasa itu adalah tidak mustahil. Rafizi mungkin dan dapat dikatakan sangatlah tidak mustahil untuk Rafizi bertanding mencabar Anwar Ibrahim. Jadi pandangan Joseph Joe ini mungkin ada kebenarannya. Rafizi tidak akan keluar parti PKR, tapi beliau akan lebih bekerja keras supaya dia lebih dapat menonjolkan diri untuk bertanding melawan Presiden PKR. Suhaimi Ahmad dijawab, tak ada. Dia nak buat parti baru ala-ala reformasi juga untuk pecah belahkan lagi orang Melayu. Ini pun ramalan juga. Netizen iaitu Al-Amirul kata, silap-silap hari bulan, Rafizi tidak akan merajuk dan tidak akan menyertai Parti Pribumi. Tetapi mungkin dia akan buat parti baru yang mungkin mempunyai ciri-ciri reformasi yang sama seperti PKR, seperti mana juga UMNO dan Bersatu. Bersatu kita tahu dia adalah DNA kepada UMNO. Jadi adakah Rafizi akan mengatur langkah membentuk parti yang baru? Anda tulis dalam ruangan komen. Hafiz Fik kata boleh join PAS. Dia mencadangkan Rafizi menyertai PAS. Tapi ramai netizen menyatakan, buat apa nak ikut PAS? Rafizi bukan orang yang mempunyai pendirian dan idea, perjuangan ideologi yang sealiran sama dengan PAS. Jadi itu akan menambahkan kekalutan lagi dalam PAS dan akan merencatkan lagi hala tuju politik Rafizi. Ada lagi netizen yang memberikan komen, kata beliau, Abdul Irwan kata, Rafizi tidaklah sebodoh itu. Rafizi tidak sebodoh itu untuk keluar parti PKR hanya kerana kalah dalam pemilihan timbalan presiden PKR. Rafizi tahu akan kepentingan pribadi dan kepentingan parti.
Hafizuddin kata, selaku penyokong PKR, aku tak setuju Izzah bertanding kerana dah tentu adalah konflik of interest bapa sebagai presiden. Tapi tak apalah, tak tahulah nak cakap apa-apa. Silap percaturan boleh hilang sokongan PKR ini, kata Hafizuddin. Inilah yang menjadi kerisauan kepada para penganalisis politik dan juga pemerhati politik. Kata mereka, mungkin ini akan digunapakai sepenuhnya oleh parti pembangkang untuk menyerang pimpinan Anwar Ibrahim dan khususnya PKR. Hafizuddin Apai kata, dia tidaklah sangat setuju dengan pencalonan Nurul Izzah. Dia juga menyatakan silap percaturan boleh hilang sokongan PKR. Natkot kata, kalau aku malu ngak sokong PKR tu akulah, kata beliau. Hafizuddin kata, teruskan sokongan. Ajid Najib kata, teruskan sokongan PKR. PKR kan terpaling suci dalam dunia ini. Dia semua betul, orang lain salah. Dia buat tak apa, orang lain tak boleh. Bab sembang lagi terbaik kala gajah terbang, kata Ajid. Saudara, paling menarik dalam komen di dalam Facebook berkaitan hantaran ini ialah apabila seorang pemimpin daripada PKR, Tun Faisal Ismail, menyatakan Raja Formula gagal kalah dengan Ratu Ri for Family. Siapa-siapa menang pun tak ada faedahnya untuk rakyat Malaysia, kata Tun Faisal Ismail Aziz. Namun, netizen membalas Tun Faisal dengan mengatakan, semoga ada Menteri Ekonomi yang baru. Dan Sulaiman Ahmad kata, Tun Faisal, saya suka Nurul menang, tapi bukan saya menyokong beliau. Saya suka ada perpecahan dalam PKR, kata Sulaiman Ahmad. Adam Kasim kata, Tun Faisal sama macam awak juga lah kan. Tiada faedah, tak ada faedah pun untuk rakyat Malaysia, kata Azman Kasim. Al-Gaza kata, Rafizi Ramli bukan kalah, cuma tak menang je presiden. Bakal keluar paper esok, katanya. Ketika Azman Kasim memberikan komen bahawa Tun Faisal sama saja, tidak ada faedah untuk rakyat Malaysia, Tun Faisal menjawab, saya banyak faedah. Dulu lagi dah banyak jasa, tak macam depa dua orang ni. Tun Faisal juga kata, Azman Kasim banyak. Setakat Adam Adli dan ramai pemimpin-pemimpin PKR tu bawah sangatlah, apa dia buat pun saya tak tahu, kata Tun Faisal. Azman Kasim kata, Tun Faisal terlalu banyak jasa ya, sampai tak dapat nak disenaraikan. Mr. Raz Osendian kata, tak perlu pertikai jasa orang sebab rakyat yang tengok nak nilai semua. Apa jasa kerajaan Madani kepada rakyat? Klaim kejayaan Datuk Seri Najib dan zaman-zaman sebelum ini, kata beliau lagi. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pula komen anda tentang kemenangan Nurul Izzah Anwar itu. Ada yang menjawab, tidak terkejut pun. Ada yang jawab, memang layak menang sebab bersih dan tiada kes mahkamah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.